A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is the setting okay? Everybody okay? Boleh masuk ke tuan-tuan puan? Are we live? Are we on air? Gitu. Dah masuk live ke ni? Ya, saya check dekat Facebook je. Kadang-kadang risau juga. Kan kita dah cakap rupanya tak dia punya setting tu tak masuk. Okey ke ni? Jap. I think should be okay kot. Dekat FB saya, dekat profile saya okay, public. Ada sekali tu tuan-tuan puan semua kan, ada sekali tu saya live, saya ingatkan okay lah, dah sonok live dekat setengah jam apa semua kan, rupanya tak ada seorang pun. Tengok, why? Setting dia tu tak macam mana, entah ter-auto setting dia jadi private. Alamak, I kena buat balik lah maksudnya. Kan, yelah kadang-kadang setting tu lah, tu yang saya duk risau tu. Kadang-kadang risau takut, yelah benda-benda kecil yang tu kan, satu button je boleh membezakan keadaan. Begitulah. Right. Namun I think it should be okay lah. So saya mulakan lah tuan-tuan. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? How's everybody doing? Lama tak jumpa tuan-tuan dan puan live macam ni. Kan? Sebelum ni, beberapa minggu lepas ni, saya fokuskan saya punya masa, komitmen untuk beberapa amanah yang besar lah. Di peringkat agensi, di peringkat pelaburan tanah dan juga masa yang sama, insyaAllah lah tuan-tuan dan puan semua doakan yang saya bakal melancarkan buku. Buku pelaburan hartanah subsil dan juga buku pelaburan hartanah lelong. Dua buku lah hasil nukilan daripada ilmu dan pengalaman saya sendiri. Bagaimana tuan-tuan dan puan berpeluang, berpotensi untuk buat pelaburan hartanah dengan baik dan boleh menjana insyaAllah 50,000 setahun. Itulah. So dia kena fokus and committed betul lah untuk buat buku tu kan. So saya disibukkan lah beberapa minggu lepas ni. So insyaAllah alhamdulillah bermula daripada minggu ini. So kita mulakan tradisi balik budaya kita untuk sentiasa buat live sharing macam ni lah kan. So alhamdulillah dengan peluang rezeki kesihatan yang Allah bagi tu kan, dengan masa yang masih ada yang berbaki dalam satu kehidupan ni, so kita cubalah buat satu kebaikan dengan berkongsi kebaikan. Alright. So insyaAllah okay setting saya nampak sini saya punya sahabat muallim suara merdu saya Tuan Izhar Jumali. Waalaikumsalam Tuan Izhar Chun. Okay, terima kasihlah Tuan Izhar. Chun tu merujuk pada saya ke? Janganlah begitu Tuan Izhar. Malulah saya nak buat sharing. Tak adalah. Maksudnya apa, setting semua okey suara semua okey. Tuan Izhar okey, dan tahniah Tuan Izhar, tuan-tuan puan. Saya nak perkenalkan Tuan Izhar ni salah seorang kumpulan nasyid terkenal Nausihat dan sudah menjadi perunia tanah bersama the big family of IQI RT Group. Dan ucapan tahniah kita kepada perunding hartanah Tuan Izhar kerana telah berjaya membuat penjualan pertamanya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah abang Tuan Izhar. So more to come insyaAllah. Permulaan tu lah, the first step is always the most difficult. Kan, permulaan tu lah kita rasa macam tarian kita tak apa kemas, kita punya melodi, harmoni tu tak sing lagi apa semua kan. Tapi the moment dah dapat tarian dan nyanyian yang kena dengan tune tu kan, alamak lepas pada tu tinggal untuk teruskanlah kejayaan tersebut. Alright. So Tuan Hilmi, waalaikumsalam. Tuan-tuan puan, siapa yang komen ni bolehlah saya nak tengok, nak check semua okey. So maksudnya okey lah tuan-tuan puan Tuan Hilmi, saya punya sahabat Tuan Hilmi Tan, kemudian saya punya murabbi Tuan Edi Azwan. Oh, ini team leader yang legend tuan-tuan puan.
Siapa dekat sini nak jadi perunding hartanah, nak cari siapa leader yang sesuai, oh ini memang saya highly recommend sangat. Saya punya murabi, kami pun banyak belajar daripada beliau, iaitu Tuan Eddie Azwan. Kejap lagi tuan-tuan pun PM dia. Kata minta jasa baik tuan, sudilah kiranya. Saya tak tahu dia terima lagi ke tidak kan. Kerana nak masuk join team dia tu agak limited dan perlu melalui beberapa fasa interview. Interviewnya yang melibatkan kerja keras. Dan juga lari padang berapa round saya tak ingat dah. Itulah tak adalah. So boleh hubungi Tuan Eddie Azwan. Kak Zuraida. Kak Zura ada. Waalaikumsalam Kak Zura. How are you doing Kak Zura? All the way from the north. Tuan Zulkarnain, Waalaikumsalam. Penantian suatu penyiksaan. Tuan Yazid. Okay. Tuan-tuan puan sambil-sambil tu izinkan saya minum air sikit lah ya tuan-tuan puan. Baru sampai rumah. Alhamdulillah hari ni seharian penuh dengan komitmen amanah yang cuba dibuat dengan baik. So tadi balik tadi nak dekat maghrib, singgah solat tadi dekat Petronas. So sampai-sampai rumah dah 8.30. Kalau nak mandi siap, nak tukar jubah apa semua tu lambat kan, kita dah berjanji kan. So malam ni ramai nak tahu tentang bagaimana package yang saya ceritakan dalam Facebook saya tadi kan. InsyaAllah. Ya, Muallim Prof Yazid, penantian suatu penyiksaan. Ya, Tuan Amrun. Ya, terima kasih kerana sudi PM dan berminat dengan package tersebut. So, senang kejap lagi saya terangkan. Nanti tuan-tuan puan dengarkan betul-betul apa kriteria yang kita lihatkan yang sesuai. So, nanti tuan-tuan puan bagi yang berminat boleh isi borang untuk kita lalui satu fasa interview simple je untuk tengok kesesuaian, kelayakan dan sebagainya. Dan insyaAllah we're going to start off the program dalam seawal bulan 12 ni. Kan, apa program dia apa semua, kejap lagi saya terangkan. Sambil tu saya nak raikan juga Puan Adarina, ya, Waalaikumsalam, Puan Narima, Tuan Faiza nak beli buku insyaAllah. Nanti kalau dah launching nanti, grand launching buku saya nanti tuan-tuan puan, Pelaburan Hartanah Subsale dan Pelaburan Hartanah Lelong. Dua jenis pelaburan hartanah yang menjadi ramai peminatnya kan. So saya dah bukukan dengan baik, so nantikan pelancaran dia. Alright, Abang Wan kita Haji Rizwan. Waalaikumsalam. Ya. Puan Rauzah, tahniah tuan atas kelahiran buku Solo. Terima kasih, terima kasih. Hafizul line clear. Assalam tuan. Okey, Waalaikumsalam dan lain-lain Rindu suara Sherman. Rindu Faiz. Okey. Rindu apa susahnya? Telefon je lah. Okey, baik. Okey tuan-tuan puan, perancangan kita pada malam ini ialah kita ada dua fasa perkongsian. Yang pertama berkait rapat dengan tajuk kita, because saya dapat banyak soalan tau tuan-tuan puan daripada TikTok, ada yang PM saya personally, ada di Facebook Messenger apa semua. So dia jadi nak jawab tu bersilang-silang, jawab dekat sana, jawab kat sini. So somehow saya bagi tahu kat team, tak apa, malam ni saya buat live satu. So team boleh rekodkan dengan baik video ini. So daripada video ini juga boleh dijadikan sebagai sumber untuk membantu ramai anak-anak muda di luar sana yang nak mulakan pelaburan hartanah. Itu je lah, sikit je lah simple sharing tentang dilema anak muda dengan pelaburan hartanah yang pertama. Yang kedua dah habis tu dalam about 20 minit sharing yang fasa pertama tu, at least kita belajar sesuatu malam ni. Dan kemudian masuk fasa kedua, kita akan ketahui apakah package yang saya nyatakan tu lah. Bagaimana package tersebut, alhamdulillah siapa yang bertuah nanti berpeluang untuk dapat tajaan. Tajaan penuh ni, betul something yang tuan-tuan puan yang berkeinginan untuk memulakan kerjaya dalam perundingan tanah. So dapat tajaan pula. Dia punya kursus 2 hari yang bernilai RM600, NCC tu ditaja. Kemudian nak masuk agensi pun, yuran nak masuk agensi ditaja. Kemudian ada kelas pelaburan hartanah selama 4 hari. So 4 hari tu pun ditaja juga. So alhamdulillah lah saya berjaya usahakan untuk sampai peringkat tajaan-tajaan tersebut untuk full package gitulah. Cumanya asalnya saya cuba usahakan 200 orang. So tapi alhamdulillah untuk permulaan ni yang lulus 25 orang dahulu. So 25 orang ni akan saya monitor closely lah. Saya akan train, saya akan fokuskan, saya akan dia akan berada di bawah seorang team leader yang saya akan tengokkanlah dia punya performance setiap hari sampai boleh buat commission. So doa dan harapan kita semoga 25 orang tu pada bulan pertama dah boleh buat, hopefully lah, pada kalau ikut planning, kalau dia ikut taktikal yang betul tu, bulan pertama dah boleh buat 10,000 dah insyaAllah. So ramai ke yang hadir malam ni yang berminat ingin tahu lebih lanjut tentang package tersebut? Dan ya Tuan Hafizul lah, siapa-siapa lah saya tidak memilih untuk dalam keadaan yang diskriminasi ke apa semua, tidak. Ini something yang kita nak lihat kesesuaian dengan kriteria yang diperlukan lah.
Okey, so sementara itu tuan-tuan dan puan, ini peluang tuan-tuan dan puan lah bagi mereka yang mungkin dah memang perundingan tanah ataupun yang bekerja okey, tetap apa semua kan, ambil peluang ni tuan-tuan dan puan untuk jadi perigi pahala tuan-tuan dan puan dengan tag kan. Siapa yang di kalangan kenalan tuan-tuan dan puan yang sesuai untuk dimasukkan dalam program 25 orang ni, 25 orang squad elite. Protege saya tuan-tuan dan puan, yang saya akan latih, yang saya akan intensively monitor closely selama 6 bulan. Bila dia dah jadi perundingan tanah secara rasmi, secara profesional tu 6 bulan saya akan monitor closely. Tengok dia buat iklan, tengok dia viewing, tengok bawa pergi projek. Macam-macam lah. So saya akan cubalah sedaya upaya saya untuk pastikan boleh buat commission pada bulan pertama lagi. Kan. So lepas pada tu kan, so kalau dah boleh buat dan lepas pada tu teruskanlah. Okay? So tuan-tuan dan puan, apa tuan-tuan dan puan boleh buat ialah share kita punya live malam ni sementara saya belum start secara official untuk masuk fasa kedua sharing tentang program penajaan tersebut, dan tuan-tuan dan puan boleh tag kan. So ada satu teknik tu kita tag kan, kita tag nama individu yang kita rasakan kau patut ambil peluang ni. Yang sesuai tuan-tuan dan puan siapa tahu yang kami lihatkan penajaan tersebut adalah kepada yang tak ada pekerjaan, yang mungkin sekarang ni mungkin ada pekerjaan tapi tak tetap. Lepas tu yang ada keluarga besar, anak-anak ramai yang nak sekolah. So itulah niat yang kami mulakan kan. So kita cuba usahakan satu penajaan, so yang something yang kita nak bantu kan orang-orang yang berada dalam kesusahan yang begitu. So kalau tuan-tuan puan kenal dan siapa yang rasa sesuai tu boleh tag dekat ruang komen. Alright. So at least tuan-tuan puan jadilah rantaian kebaikan tersebut kan, yang urusan teknikal semua saya uruskan, tapi dia hadir tu, dia dapat join tu kerana tuan-tuan puan yang introduce. Alamak dia punya perigi pahala tu sampai bila-bila, sampai peringkat dia boleh buat commission, dia boleh buat apa, dia boleh bawa balik kebahagiaan untuk keluarga dia kerana tuan-tuan puan simple je tag nama dia. Macam tu lah, tag dan share, dua tu lah. Alright, so tuan-tuan puan silakan. So okay, terbuka. Nantilah semua excited nak dengar tu dulu kan, nanti boleh. Okay, Rizwan Shah, sir, saya harap saya dipilih untuk join kerana saya sangat berminat. Ya betul, Alhamdulillah. Okay, so dan dia nantilah yang tu kita cerita yang kedua lah. Tuan-tuan puan, sementara tu saya nak cerita yang pertama dulu. Ada sedikit tajuk yang berkenaan dengan anak muda dengan pelaburan tanah. Sambil-sambil tu tuan-tuan puan ambil peluang share dan juga tag siapa yang tuan-tuan puan rasakan, adik-adik ke, saudara mara ke, kenalan ke kan, yang sesuai untuk dengan package tersebut. Alright, lagi-lagi yang mengenali bagaimana saya train, bagaimana saya latih tu, insya-Allah saya akan cuba buat yang terbaik lah untuk 25 orang yang pertama ni. Okay. So bismillah tuan-tuan puan, sebelum kita pergi dekat situ, alright. Sekejap ya. Saya nak sharekan something malam ni, iaitu sedikit konten yang saya dah prepare tentang cerita anak muda dengan pelaburan tanah. Okay. Tuan-tuan puan, kejap saya setting ni sikit supaya semua okey, everything okey. Hopefully semua okey, boleh nampak dengan baik saya punya slide ni. Okey, so dia anak muda ni tuan-tuan puan, bila berkait rapat dengan hartanah, kita cerita pelaburan dululah. Dan apa yang saya nak masuk ke fasa kedua tu pun berkait rapat dengan anak muda. Kan? Dan tuan-tuan puan yang tak berapa muda pun janganlah kecil hati tuan-tuan puan, yang tak berapa muda pun sesuai. Yang tak ada pendapatan sekarang ataupun mungkin pendapatannya tak stabil apa semua pun sesuai. Okey, jangan kecil hatilah. Tapi nak ceritakan anak muda dengan pelaburan ni. So berkait rapat dengan bagaimana saya mendapat beberapa komen. I was really fascinated dan saya quite impressed. Beberapa soalan-soalan saya dapat yang anak-anak muda yang seawal usia 21 tahun ada tanya kan, dekat TikTok ada, dekat FB ada. Assalamualaikum tuan, ada tu kan. Assalamualaikum tuan, saya berumur 21 tahun. Saya dah ada saving 15,000, gaji saya RM3,000. Jenis hartanah apakah yang sesuai saya beli? Abang tak kan, bila saya baca soalan-soalan yang sebegini, yang pada usia 21 tahun dia punya mindset tu dah berada yang orang yang berusia 25, 28, 30 tahun tu, I was very impressed lah. Dia satu achievement yang saya agak kagum lah. Even saya mulakan saya punya jawapan tu dengan, yelah kalau anak muda ni biasa apa tuan-tuan puan kan, pada usia tersebut saya lah tak cerita lah tuan-tuan puan kot, iaitu daripada usia tersebut duk pening-pening lagi nak main motor, nak main futsal, nak lepak malam, lepak Ali Maju sampai 3-4 pagi. Tak fikir lagi nak melabur ke, nak beli rumah ke apa semua kan, because why, we feel that life is still young kan, macam tu kan. So that's why lah membawa kepada sharing saya malam ni, saya nak jawabkan beberapa persoalan tersebut lah. Okay.
Baik, dilema anak muda ni tuan-tuan puan. Kita lihatkan bagaimana anak-anak muda yang mempunyai potensi yang banyak. Saya kalau seorang anak muda datang kat saya nak belajar pelaburan tanah atau nak jadi perundingan tanah tu, saya punya excitement tu akan jadi lebih tinggi sikit daripada biasa. Kerana apa? Saya sedang menyaksikan seorang yang mempunyai potensi yang sangat tinggi. Potensi tu daripada banyak sudut lah. Kerana apa? Dia mempunyai sumber yang sangat banyak. Dia ada sumber masa, dia ada sumber kesihatan. Kan kalau kita ambil kira sebagai average kan, anak-anak muda kesihatan dia tengah tip top, dia punya speed pun tengah laju, kan. So dari segi komitmen masa pun dia tak ada banyak komitmen yang heavy, tak ada keluarga. Lepas tu dalam keadaan kalau dia buat silap tu, dia masih ada lagi banyak ruang untuk betulkan kesilapan dia. Pada usia-usia kita ni tuan-tuan puan yang 40-an ke atas ni kan, something yang kalau kita nak buat silap tu, kita harapkan dia punya damages tu rendah lah. Because why? Pada usia kita ni kadang-kadang nak repair balik kesilapan-kesilapan decision making yang kita buat tu, kadang-kadang is very costly. Tapi kepada anak muda, dia ada banyak ruang pembelajaran tersebut. So bila saya berpeluang untuk berjumpa anak muda begitu, so that's why lah saya akan cuba untuk guide dia supaya dia boleh achieve stability, life stability tu cepat. Kalau macam saya dalam bidang perundingan tanah lah. So saya akan train, saya akan make sure that dia berada dalam mindset yang very matured. So jadi seronok. So alhamdulillah lah kita menyaksikan contohnya dekat kami di IQI RAT Group kan, kita menyaksikan ramai anak-anak muda yang seawal 22 tahun, 25 tahun dah bawa balik komisen 30,000, 40,000 kan. So numbers-numbers yang kalau orang bekerja biasa tu jadi macam you ke boleh buat kan. Dia kena join, kena tengok baru nampak kan. Yang itu benda yang something yang realistic. Something yang boleh, something yang it's not a matter of age ataupun anything behind it. It's back to commitment dan juga kesungguhan untuk melakukan dengan baik. Alright? Okay, so kita lihat sekarang ni. Biasa orang yang berada di usia-usia tersebut, anak muda kan. Ini antara beberapa kesilapan yang biasa berlaku lah. Yang kadang-kadang damages dia tu makan tahun nak betulkan balik. Contoh dan kita pun pernah muda dahulu. Sekarang ni pun muda lagi tuan-tuan puan kan. Siapa yang setuju dengan saya, kita ni muda lagi. Cuma tak berapa muda sangat lah. Kan kalau kira kan. Iaitu yang pertama, famously kalau ikut kajian iaitu selalu beli kereta yang salah. Beli kereta tu tak salah tuan-tuan puan. Tak pernah lagi orang kata beli kereta. Membeli kenderaan itu salah. Tidak. Yang jadi salah tu apabila membeli kereta yang salah dengan kewangan kita. Maksudnya apa? The moment bila kita bawa kenderaan tersebut, setiap bulan kita rasakan dia satu bebanan yang ngeri. Sama ada dari segi installment, sama ada dari segi nak maintain, kemudian dari segi nak insurans, road tax sebagainya, kita dah rasa macam menyampah, kita rasa macam silapnya kan. Macam itulah kan. That's where dia memberi signal yang kita telah buat satu keputusan kewangan yang silap. Kenderaan apa yang sesuai dengan kita? Ikutlah, kalau ikut impian masing-masing, macam-macam kenderaan kan, ikut pada minat dan juga impian masing-masing. Namun, adakah salah memberi kereta impian? Tak salah. Tapi membeli kereta yang tak kena dengan kewangan kita, itu yang menjadikan salah. Salah dari segi apa? Salah dari segi kewangan. Saya pernah somehow ditegur lah oleh anak muda ni. Kita kata jangan proceed. Dia tanya kita pun advice lah. Jangan beli. Beli tu something yang kita ambilkan sebagai 15% je installment daripada gaji. Gaji dia 3,000. So 15% dalam 400.5. 400.5 je kalau sesuai installment bulanan supaya tak terasa. Dia pun tengok balik, alamak bang, kalau 400.5 kereta apa je saya lepas? Alza, Myvi, saya nak beli Honda ni kan. Habis tu kau dah nak beli, buat apa kau tanya aku? Dia jadi macam dia tanya saya, bang, gaji saya banyak ni, sesuai kereta apa? Okey, kalau ikut matematik kehidupan yang sesuai, yang kita tak terasa macam bebanan bulanan kan, iaitu kiraan dia 15% daripada gaji kan, installment bulanan. Dia pun kira-kira dia tunjuk saya kan, bang, kalau 15% bang, 400 kereta ni je saya layak bang. Yelah tak apalah, pakailah kereta dulu, besok gaji dah naik apa semua, bolehlah tukar kereta. Macam tu lambatlah bang. Tuan-tuan perempuan faham tak? Saya jadi macam tempat dia nak marah pula. Saya kata at the end of the day, dia macam ni lah dik. Kau nak beli apa kau belilah. Buat apa kau tanya aku? Yang setiap benda yang saya nasihat tu menjadi satu benda yang dia nak marah pula. Tak setuju dengan dia kan. So that's where lah. So yelah, at the end of the day, even parents pun kalau kata nak tegur anak-anak tengah garang nak beli kereta impian dia kan. So that's where yang something yang
tak ni kata apa, susahlah sikit kan. Itu je lah. Alright. So kenapa ia berlaku? Saya buat kajian sikit lah kan, antara yang kita lihat kan, kenapa di waktu usia tersebut the excitement of having the dream car tu nak secepat mungkin. Because salah satu penyakit utama orang muda yang baru bekerja ni, iaitu dia ada satu simptom yang dinamakan sebagai dia nak tunjuk ke orang that he is doing well. Itu antara kajian yang saya buat lah, duk baca-baca apa semua kan, tengok AKPK punya komen tentang anak muda salah beli kenderaan kan. So daripada observation yang dibuat, daripada analisis yang dibuat ialah, findings yang dapat ialah, kenapa orang salah beli kereta, salah satu simptomnya adalah dia ada simptom, dia ada penyakit yang dia nak tunjuk ke orang yang he is doing well. Dalam arti kata lain, macam nak tunjukkan yang dia kaya lah, macam tu lah kan, dengan simbol kereta. Kita nak tunjuk orang kaya ni, ialah perasaan tu ada, it's built in dalam semua manusia pun, iaitu kita nak tunjuk ke orang that we're okay, we're having a good job, we're having the best pay kan, dan kita adalah duit banyak macam tu kan. Contohlah kita dulu kawan-kawan sekolah apa semua, tiba-tiba alumni ajak ramai-ramai minum ke apa kan, dia lah paling semangat, kalau lepak Ali Maju apa semua, dia akan parking tu, kalau parking tak ada dekat dengan meja, dia dah nampak dah dari jauh kawan-kawan dia duduk minum tu kan, alamak tak ada parking dekat dengan meja tu kan. Kalau parking jauh tak nak, dia sanggup pusing-pusing, ada parking kosong kan. Dia akan parking betul-betul kat meja tu sambil highlight, sambil tekan horn. Why? Nak suruh orang perasan kereta dia. Faham tak? Dia tak ada cakap pun, tak ada. Dia keluar, ini kereta gua babe, tak ada pula. Macam tu kan. Tapi dalam keadaan dia memberi signal pada orang yang ini kereta aku kan, korang mesti rasa yang aku berjaya lah. Macam tu lah. Itu sindrom dia lah. Okay? Kepada orang muda. Kepada orang tak berapa muda tu, kalau contohlah nak balik kampung ke sebagainya kan, dia ada perasaan nak signalkan kepada orang kampung, keluarga dan orang kampung semua, yang kawan ni orang berjaya. Gitulah kalau kata kita balik kampung tu kan. So these are things yang membuatkan risiko tu menjadi something yang very heavy lah untuk meraihkan impian tersebut. Dia punya cost of damages setiap bulan tu memang besar kan. So jadi macam sengit-sengit lah kita nak pertahankan ego kenderaan kita itu. Baik. Yang kedua apa dia? Beli rumah yang dia mahu, bukan yang dia perlu. Ini antara kesilapan jugalah. Pada usia muda lagi dah pergi dah terus semaksimum kepada rumah yang terus impian kan. Dia duduk seorang ataupun baru kahwin berdua kan, terus something yang banglo, semi-D, ada 6 bilik. So saya tanyalah juga kan. Ni saya tanya ni jenis yang jumpa saya yang ada masalah bayar duit rumah. Saya kata duduk mana sekarang? Adalah tuan duduk rumah semi-D. Berapa bilik? 6 bilik. Dekat mana? Dekat sini, kat sini. So saya tanyalah soalan asas. Asasnya kenapa beli rumah ni? Tak ada tuan, senang. Kalau parent, adik-beradik saya datang, senang, ada 6 bilik. So okey, saya kata bagus. Niat tu murni. Alhamdulillah, memang tinggi darjat niat tersebut. Namun saya tanya lagi kan, okey, dalam setahun berapa kali parent datang, adik-beradik semua datang? Dalam setahun insya-Allah dalam lebih kurang 3 ke 4 kali. Okey, perlu ke? Kan saya bawa kepada soalan, perlu ke untuk 3-4 kali kehadiran mereka itu sampai kena beli rumah yang ada 6 bilik? Di waktu mereka tak datang, adakah bilik-bilik tersebut digunakan? Tak adalah, saya kemas-kemas kunci, duduklah diam situ. Faham tak kan? So maksudnya apa? Dia telah membeli rumah impian sebelum waktunya lagi. So dekat situlah di antara kajian yang membawakan kepada orang, yalah muda-muda lagi dah tak mampu bayar rumah apa semua, loan memang lepas tuan-tuan puan. Kan? Kelayakan memang lepas. Kemampuan itu kita decide. Kelayakan mata bank kira berapa kita punya DSR. Bank tak tahu lifestyle kita. Bank tak tahu tiap-tiap bulan kita bagi duit kat mak ayah kita. Bank tak tahu tiap-tiap bulan kita jaga ayah kita yang sedang dialisis nak pakai duit. Bank tak tahu kita ada adik-adik kecil yang kita sedang sara. Tak tahu. So kelayakan mata bank, kemampuan mata kita. So that's where bila setiap kali nak buat loan ke sebagainya, especially anak muda, saya kata kemampuan sebenar berapa. At the end tuan-tuan puan, soalan yang saya biasa tanyalah, kadang-kadang orang tanya saya nak beli rumah sebagainya kan. Saya kata lepas beli rumah ni akan bayar sebulan banyak ni kan. Jadi baki dia berapa? Baki saya Tuan Iman dalam 500. Okey, soalan saya nak tanya. Dengan baki 500 tersebut keluarga bahagia tak? Dia terkejut soalan tu kan. Kenapa tuan tanya macam tu? Tak, saya tanya. Dengan baki 500, yelah hutang kan wajib bayar tiap-tiap bulan. Bila income dah masuk, so tiap-tiap bulan adalah cengkaman-cengkaman yang mencekau pendapatan tersebut. Daripada 100%, tolak-tolak-tolak tinggallah 10%, 20%. So soalan saya,
Dengan 500 tu keluarga bahagia tak? Boleh hidup dengan bahagia tak? Oh, 500 tak cukup lah tuan kan. At least keluarga saya 1,500. Then kenapa nak beli rumah yang sampai kan kita tinggal 500? Itulah menjadikan rasional berfikirnya kan. Saya kata tenang, tak apa. Dia bukan something yang keputusan selamanya. Beli dulu rumah yang sesuai dengan kelayakan kita dan pelan-pelan kita upgrade. That's it. Alright. Okay, yang kedua. Yang ketiga, ini standard lah, famous lah. Iaitu anak muda famous sekali dengan personal loan. Something yang, yelah, why? The reason of personal loan. Ingat tuan-tuan dan loan ni tidak dijadikan sebagai satu hamba facility yang jahat. Tak ada. Loan kereta, loan rumah, personal loan, asasnya ia adalah facility. Facility ni apa? Kemudahan. Tapi dia boleh jadi kesengsaraan kalau salah ambil. Alright, personal loan tuan-tuan puan. Saya ada buat personal loan, tapi untuk saya buat investment. Personal loan contohnya kos dia 9%. Contohlah kos 9%. Saya buat duit tu buat investment dalam property, saya berjaya jana 30%. Profit saya. So 30% tersebut tolak dengan 9% kos pinjaman tersebut, saya masih lagi untung 21%. So dekat mana yang kita katakan personal loan tu jahat? Personal loan tak jahat. Yang kita yang salah guna ni lah yang sebenarnya kita nak katakan kita salah langkah, kita kata asasnya personal loan tu yang jahat. Okay. So asasnya dia macam tu lah kan. So satu contoh yang orang suka guna sebagai perumpamaan kan. Ibarat satu pisau lah macam tu lah kan. Pisau kalau diberikan kepada budak yang tak pandai guna, habis tertoreh, terluka, berdarah, silap-silap, koma budak tu kan dengan pisau tu. Tapi kalau diberikan kepada seorang chef, dia boleh buat masakan yang sedap. Dia boleh potong daging dengan cantik. Macam tu lah. Kalau diberikan kepada seorang tukang ukir, dia boleh hasilkan satu ukiran yang cantik. Itu contohnya. Alright, personal loan. Yang keempat, kad kredit. Ini antara, orang kata apa, saya ingat lagi tuan-tuan puan, saya pernah praktikal dekat sebuah bank ni. Salah satu saya punya minggu praktikal tu, saya kena jual kad kredit. So I remember the time masa saya duk jual tu, duk cerita lah kan, saya duk call, saya dapat number tu, saya call lah. Saya call tu pun saya habis-habis cerita, sir, you will get this facility apa semua kan, at the end of the day you will get point and you can go travel, sir, you use this credit card, very good. Macam tu lah, saya explain tu, dia habis, okay young man, thank you very much, you just explain to me, you just give me a fool's dream. Saya jadi main tergamam lah, dalam telefon sesenyap saya kata, sir, can you tell me why you say it's a fool's dream? Kan? Kenapa dia panggil sebagai satu impian yang palsu macam itulah kan kalau bahasa lembut dia kan. Fool's dream kan. Dia kata iyalah. You memberikan saya ruang untuk buat hutang kan. Bila buat hutang saya pergi bercuti, saya beli itu, beli ini sedangkan bukan dalam kemampuan saya. So ini adalah something yang berkait rapat lah macam personal loan sebagainya kan. So kad kredit ni something yang sama juga, perumpamaan sama. Dia adalah facility yang boleh dijadikan kebaikan dan juga keburukan kepada mereka yang salah guna. Alright. Sikris. Sikris ni apa tuan-tuan? Berkait rapat dengan kita punya rekod hutang. So kalau rekod hutang kita tak cantik, dekat situ kita tak jaga, tiap-tiap bulan kita culas bayar kan. Something yang contohnya kita berhutang bank telefon. Assalamualaikum, nak tanyalah bila nak bayar. Oi, sabarlah. Aku ada duit aku bayarlah. Aku hutang dengan bank, bukan hutang dengan kau. Oh, contohlah. Saya pernah dengar kawan saya marah kat bank, saya diam je sebelah kan. Masa tu lepak minum kan. Habis-habis tu saya pun cakap, siapa call tadi? Bank man. Ada ke minta hutang aku macam aku hutang dengan dia pula? Kelang kabut lah, budak pula tu call. Lepas tu saya cakap lah, kata yang kau marah tu, budak tu pun adalah seorang manusia yang ada emosi. Kalau dia terkilan, kalau dia terasa dengan kau jerit kat dia tadi, dia boleh trigger dia punya legal department dan lelong rumah kau. Because why? Dia menjalankan tugas untuk kejar hutang. Ehsan bank untuk kejar hutangnya. Kau tak bayar. Bila kau tak bayar, bank ada hak selaku pemegang gadaian untuk melancarkan kuasa gadaian tu untuk jual paksa, iaitu lelong rumah kau. Sampai macam tu ke man? Iyalah, sebab tu yang dikejar kau, takut dia masuk tindakan tu. Dan kuasa tindakan tu berada dekat tangan anak muda yang kau maki tadi. So dia pun kelang kabut nak call balik. Call balik pula nombor phone bank yang general line kan. Hello. Tekan 1 untuk bahasa Melayu. Jadi macam, man, macam mana aku nak call budak tu balik? Entahlah. Apa yang aku boleh nasihat kau sekarang, kau pergilah bayar hutang kau sekarang. Sebelum budak tu trigger dia punya legal department untuk start ambil tindakan. Faham? So dalam situasi ini adalah kita setiap bulan kena jaga hutang kita dengan baik dan report card kita yang terbaik adalah kosong. Kalau nombor kosong cantik dulu, kecil-kecil dulu. Kalau kita report card kosong, 3 hari kita tak berani balik. Takut kena bedal dengan bapak kita kan. Now sekarang kalau kosong tu cantik. Kosong maksudnya apa? Bayar on time. Kalau 1, lambat bayar sebulan. Kalau 2, lambat bayar 2 bulan. Okay, so dalam keadaan ini, di moment kita nak ambil facility yang betul,
nak beli rumah ke sebagainya kan, nak buat pelaburan, dah tak lepas lah because bank tengok kita bukan a good paymaster. We're not a good paymaster. Jadi bank macam tak nak bagi loan kat kau. Bank lain semua kelang kabut kau bayar kan. Buat apa aku nak bagi loan, nanti dengan aku sekali kau tak bayar dengan baik. Okay, right? Right, so dekat sini belanja dulu baru simpanan je lah. Orang kata anak muda ni, yelah kita biasa muda kan, biasa let lah. Duit kerja penat-penat kena belanja lah kan. So at the end of the day, at one time bila kita ada keperluan, emergency, kan, momen contohnya mak kita perlukan kerana isu kesihatan sebagainya, kita tak jadi, kita tak dapat bantu kan, because why? Simpanan tu tak ada. Right, dan lain-lain ni something yang ni lah, something yang heavy sikit lah, kesilapan-kesilapan dari segi pelaburan, kemudian pekerjaan kan, perkahwinan, ini something lah. Tapi kita tengok 2 tahun ni ramai anak muda tak silap tak silap berkahwin pada taktikal yang permulaan yang salah kan. Kalau dulu-dulu tu biasalah kesilapan tu buat personal loan banyak-banyak untuk kahwin kan, betul, tak apa, tak ada masalah pun kan. Ada tu pernah somehow sound saya lah, saya tegur, kenapa nak ambil sampai 50,000 nak kahwin kan. Tolonglah bang, ini aku nak kahwin. Okey. Kahwin, silakan. Pakai. Buat apa? Sebab itu saya belajar sesuatu daripada Tok Guru saya kan, dia kata, Man, kita jangan nasihat orang yang belum bersedia untuk dinasihat. Jangan. Dia jadi satu aktiviti yang kurang produktif, sangat tak produktif, because why? Dia tak ready untuk dinasihati. Kalau dia ready, then that's why kita mula untuk guide dan nasihat. Alright? Okay, raja sehari tapi hamba bank berhari-hari. Oh, itu something dilema yang memang sangat-sangat menyakitkan lah. Elok-elok bahagia, elok-elok dalam keadaan yang bulan-bulan dah penat kerja, tengok-tengok bayar loan yang kisah lepas. Abang tak kan, dia tak membina aset pun, dia hanya liquid cash loan saja. Alright, at the end of the day tuan-tuan, at the end of the day, rumusan dia adalah sebagai kita cerita pasal kebahagiaan keluarga lah, kebahagiaan kan. Kita tak dapat nafikan, kebahagiaan keluarga tu terbina daripada beberapa tiang yang utama kan. Contohnya tiang kasih sayang, toleransi, bercakap baik, harmoni dan sebagainya. Tapi foundation yang memegang tiang tu apa? Iaitu kestabilan ekonomi. The moment ekonomi okey, tiang-tiang lain semua steady. Bercakap pun baik-baik, adik keluarga, adik ipar berdua apa semua pun okey. Very respectful because why? Kestabilan ekonomi tersebut. The moment ekonomi tu bergegar kan, koyak ke sebagainya, tiang-tiang lain pun mulalah somehow tiba-tiba bercakap pun, perkataan pun dah tak pandai cari perkataan yang elok, tiba-tiba jeling terbalik kan. Asasnya apa? Kerana kestabilan ekonomi tersebut. Alright? Okay, settle teman-teman. Ini sedikit nasihat anak muda lah. So, saya harap siapa-siapa yang bertanya soalan, anak-anak muda semua yang saya sangat-sangat raikan, yang saya sangat kagum. Pada usia 19 tahun, ada tu 19 tahun teman-teman tanya pasal pelaburan tanah. Saya ingat balik 19 tahun saya masa tu. Tengah pening-pening lagi kan. Okay. Alright, last kali kata, bila sesuai untuk beli rumah, seawal yang boleh. Okay, the moment kita dah bekerja, dah boleh buat loan, itu memang nasihat yang sesuai macam tu lah. Kan, beli rumah kan, beli sebagai investment, aset kita yang pertama. Dan saya selalu nasihat kalau yang datang kat saya lah, minta nasihat, minta pandangan sebagainya kan. Bang, nak beli kereta dulu ke beli rumah? Aku malah nak cerita panjang-panjang lah jawapan ni. Kau beli rumah dulu, lebih baru beli kereta. Okey lah. Kalau kita cerita panjang-panjang nanti kan dia tak faham kan, dia beli juga kan. So, saya kata sekarang ni kau betul nak dengar ke ataupun kau saja je nak tanya? Nak dengar lah ni bang, saya ada peluang buat loan ni. Okey, kau beli rumah dulu, buat aset dulu, baru beli kereta. Tapi bang, kereta pun aset juga. Betul, kereta dalam accounting memang aset. Tapi dia aset yang mempunyai expenses yang tinggi untuk maintain. Dan dia tidak appreciate in value. The moment saya dah masuk word tu, dia dah pening dan nanti dia nak hilangkan pening tu, dia pergi beli kereta. So saya kata apa? Kau pergi cari rumah dulu, kau tunjuk abang balik apa rumah kau nak beli, sesuai, baru jalan, dan lebih tu baru kau beli kereta. Okay, so bila sesuai nak buat loan lagi, iaitu bila faham apakah definisi hutang baik dan juga hutang jahat. Hutang jahat ni maksudnya apa? Hutang yang tidak produktif, hutang yang tidak membina capital appreciation ataupun yang membina pendapatan. Alright. Yang ketiga, sebelum buat loan lain. Okay, sebelum buat loan lain, beli rumah dulu. Macam tu lah. Faham nature pelaburan rumah. Kena faham, beli rumah ni apa dia. Dia bukan something yang kesilapan tu boleh di-recover dalam sehari dua. Tak. Dia kalau silap 30 tahun damages dia. Kalau tak boleh jual balik. So make sure faham betul-betul. Kalau nak buat pelaburan rumah, make sure buat betul-betul dalam keadaan ilmu yang kemas. Yang kelima, tahu beza rumah yang mahu dengan rumah yang perlu. Okay, so tengok betul-betul kan, perlu ke sampai nak kena beli 2 tingkat? Contoh, kan perlu ke sampai 8 bilik?
4 bilik air contoh kan. Perlu ke sampai tanah yang besar kan. So ini adalah soalan. So jawapan dia tu hanya kemampuan kita yang jawab, bukan perasaan kita. The moment melangkah dalam pelaburan, apa-apa pun pelaburan tuan-tuan puan, the moment melangkah dengan emosi, so that's where kesilapan akan mula berlaku. Because why? Decision making tersebut datang influence daripada emosi. Okay? Alhamdulillah. So terima kasih kepada anak muda sekalian. Okay. Saya nak terangkan yang package yang kedua ni. Okay, fasa yang kedua. Sebelum tu saya nak tengok sikit kalau ada apa-apa soalan ke sementara itu tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, ramai dah tag ni. Terima kasih banyak tuan-tuan puan berniat dan berhajat nak jadi perigi pahala tuan-tuan puan. Mungkin yang tuan-tuan puan tag ni adalah mereka yang terpilih dalam 25 orang protege saya tu untuk saya latih dan menjadi seorang perunding dan pelabur hartanah. Okay, so kalau mereka jadi pula terpilih, kena pula buat, berjaya buat, jadi pula pendapatan yang baik untuk keluarga dia, alamak it's something yang tuan-tuan puan telah menulis satu surat pahala yang tak ada kesudahan. Itulah kan, sampailah hari kita dibangkitkan kemudian insya-Allah. Right. Okay tuan-tuan puan, saya nak start terang dah ni. Tuan-tuan puan dah tekan button share ke? Dah tekan nama-nama yang tuan-tuan puan rasa sesuai? Okey, saya saya tengah tengok ni sambil-sambil saya bagi ruang tuan-tuan puan ni kan. Boleh cepat ambil peluang tuan-tuan puan, sungguh Okey, nama-nama Nur Suria Ghazali, my best classmate. Saya anak muda juga. Ya betul-betul, kita lah tu anak muda kan. Anak muda definisi kita Puan Suria kan, iaitu kita muda daripada orang umur 50 kan. Kita lagi muda. Orang 45 lagi tua daripada kita. Itu kita lagi muda pada tu. Alright. Boleh tak saya nak join Tuan Muhammad Zaidi? Silakan tuan-tuan puan. Kalau tuan-tuan puan sendiri rasakan nak isi borang kejap lagi boleh je, tak ada masalah kan. Siapa-siapa pun tuan-tuan puan sendiri, Puan Suryani Idris ni nak join. Okey, Kak Aini. Kak Aini ni memang kami punya inspirasi kebaikan. So selalu dia kalau apa-apa event dia mesti excited nak bagi tahu orang, share dan sebagainya kan. Because why? Kita tahu dan kita faham apa yang dimaksudkan dengan rantaian kebaikan. Kadang-kadang personally kita tak mampu kan nak buat share live macam ni apa semua kan. It's okay. Kita tengok orang yang mampu, kita jadilah sebagai rantaian ejen kebaikan tu, ajak orang lain join. Kan? Orang lain belajar sesuatu tu kerana kita jemput. Kan something yang senang untuk buat pahala tu kan. Alright, Muhammad Irfan. Ini saya somehow saya ingat ni Irfan ni. Saya muda umur 20, pujilah saya tuan. Okeylah. Jadi kalau nak puji muda macam mana Fan? Tahniah lah Fan, kau anak muda. Macam tu lah kot puji dia kan. Alright, yang lain-lain dah ada tag Alright, Adha Fahmi, tajuk yang sesuai dengan keadaan saya pagi tadi. Pagi tadi bank baru mesej kata loan rumah lulus, rumah pertama, tengah dalam dilema. Suratan atau kebetulan? Okeylah, tengoklah. So berbaliklah pada persoalan kita tadi kan. Soalannya adalah bila kita start membayar. Tuan-tuan puan, dia macam ni tau. Ada orang beli rumah untuk investment, nak buat sewa. So memang betul pun. Cash flow ni memang very tempting. Memang terliur kita tengok kan. Bestnya lepas ni ada orang sewa kan. Bayar bank 800, sewa 1,200 babe. Serius 400 bulan siapa nak bagi? Betul. Bukan kata salah pun. Kalau dikaji dengan betul potensinya ada. Tapi persoalannya kita kena ambil kira kalau tak ada penyewa. Adakah kita steady tak membayar? Because why? Langit tu tak selalu cerah. Itulah kan. Itu kehidupan. Dan tak ada siapa-siapa kita boleh salahkan. Because why? At the end of the day, kita yang buat keputusan tersebut. Alright? Okay, so Syah, okay, ramai ni. Okay, kalau guna company apa dokumen? Okay, ni Haura Gemilang Resources ni, ini saya ada buat sharing tu. Nanti puan atau tuan ke Puan Haura ni boleh PM saya lah because dia something yang panjang penerangan tu. Saya nak santai-santai je ni. Okay. Ramai yang tak reti nak ukur baju badan sendiri, nak tayang ke orang ramai. Okeylah. Okay. Itu antara luahan. Something ni bukan macam ni tau. Dia panggil apa tau? Ukur pinjaman di badan kewangan sendiri. Itu dia punya peribahasa yang kami pegang lah. Alright. Okay, buat apa beli kereta mahal-mahal? Ini ramai dah mula luar perasaan ni, risau juga ni. Buat apa beli kereta mahal-mahal untuk nampak bagus depan mata orang lain kat luar sana yang tak pernah kisah pun pasal kita. Yalah, tapi itu memang built-in perasaan tu. Saya bukan kata saya ni maksum, malaikat yang tak ada perasaan kelemahan tu. Ada je perasaan kita nak, we want to show to people that we are doing well. Tuan-tuan faham tak? Ini bukan je penyakit orang muda. Even kita yang berusia ni pun ada penyakit tersebut kan. Dia jadi macam tak kelas lah kan. Itulah kan.
Lebih kurang lah Alright, sorry. Aduh, okey, Puvanis boleh saya join? Boleh, boleh puan. Tak ada halangan. Dia bukannya protege kaum kan, tak ada. Isi je borang. So nanti kami akan buat satu interview session yang simple untuk kita tengokkan kesesuaian. Kalau kita tak ambil tu maksudnya tak sesuai dengan kriteria yang kita nak lah. Alright. Saya nak join Tuan Herman, ya silakan. Saya pun nak join. Saya Herman, saya ada beli rumah JV dengan wife. Okey, saya bercadang untuk buat refinance. Okey, saya boleh. Soalan saya, boleh ke saya buat refinance ke atas rumah tersebut dengan loan baru atas satu nama saja? Okey, asalnya joint loan, kemudian kita nak buy over bahagian isteri kita. Maksudnya kita nak buat refinance kan. Refinance ni sekarang ni maksudnya kalau ikutkan Tuan Faizal, bila kita nak buy over share isteri kita. Saya jawab satu soalan dan kita go to our cerita tu lah. Tapi jawapan dia agak banyak, saya cuba pendekkan sikit lah dia punya asas dia. Bila kita beli rumah ni, kita membeli pemilikan. Di atas keping tanah tu, kan, sekeping tanah tu kita memiliki 1/2 bahagian 1/2. Ini dalam keadaan joint loan lah. Joint loan, joint SMP. Loan bersama, pemilikan bersama. So 1/2, 1/2. Bila Tuan Faizal nak membeli share isteri, dia tak panggil refinance tu. Kita tak nak kena buat pindah milik. Pindah milik bahagian. Okay, so boleh nak buat refinance tersebut, tapi masa yang sama kena buat proses jual beli. Beli bahagian, dia bukan beli seluruh bahagian, beli bahagian isteri tu supaya jadi bahagian kita jadi 1/1. Alright, asasnya boleh, tapi dia ada melibatkan proses yang mana Tuan Faizal kena buat pindah milik lah. Nanti jumpa lawyer tahulah macam mana nak buat tu. Alright. Okay, Tuan, kalau rumah freehold tapi lot bumi. Okay, 90 hari dalam SMP tu bermula daripada dapat konsen kan? Tidak Puan Aina, tidak. Kalau lot bumi ni dia tak ada konsen. Melainkan dinyatakan dalam dokumen hak milik, dia freehold tapi dekat sekatan kepentingan tu dia tulis. Tanah ini tidak boleh dipindah milik, digadai, dijual, melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Then baru kena minta konsen. Okay. Kalau dalam, ni berbalik kalau Puan Aina, contoh dekat Negeri Sembilan banyaklah situasi begini. Dokumen hak milik tu ada lot bumi. So dalam sekatan kepentingan dia tulis, kalau nak pindah milik kena minta konsen. So barulah kiraan konsen tu, kiraan completion date tu dikira selepas dah perolehi kebenaran pindah milik itu. Kebenaran konsen lah. Alright, okay. Alright, settle? Okay, so tuan-tuan dan puan, saya nak mulakan kepada ramai yang menunggu daripada pukul 9 tadi because saya berjanji tu yang fasa pertama tadi. Okay, jom tuan-tuan dan puan saya buka sikit dia punya information supaya tuan-tuan dan puan boleh screenshot. Okay, ini asas dia punya maklumat tuan-tuan dan puan. Screenshot maksud saya tuan-tuan dan puan, ini adalah manager, pengurus yang menguruskan inilah program ni lah, namanya Tuan Haji Fitri. So malam ni saya terangkan, sambil kejap lagi dia dah ready Tuan Haji Fitri dah ready di belakang scene untuk naikkan link borang. Link borang ni bukan link borang pendaftaran masuk kursus sabar dulu. Ini link sebagai kita nak dapatkan maklumat awal, nanti kita akan interview, simple interview sama ada online ke Zoom ke kan, nak borak, tanya macam mana keadaan, kenapa berminat, because saya nak betul-betul orang yang bersedia. Kalau sekadar ambil tu pasal nampak free, sono, nak join kan, nak try kan apa semua, dan janganlah begitu. Saya betul-betul nakkan 25 orang yang betul-betul fit, yang betul-betul nak. Awak tak betul-betul nak ni, kita akan tengoklah pada situasi interview tersebut. Okay, so asasnya tuan-tuan puan, saya tutup ni supaya tuan-tuan puan boleh dengar penerangan saya dengan baik. Okay, asasnya tuan-tuan puan, ini adalah satu grant. Okay, teknikal macam mana saya dapat grant dan bagaimana kami uruskan tu, tuan-tuan puan tak perlu bimbang sangatlah. Itu cerita dalaman kami lah. Iaitu ia adalah yang dapat grant tersebut adalah Eutectium. Okay, Eutectium ni dia bekerjasama dengan Aerial Academy. Kan, mendapat satu grant, mendapat satu dana daripada HRDF. So, okay, asasnya begitulah tuan-tuan puan. So yang run khusus ni adalah Eutectium. Cumanya kami sebagai dalam keadaan kerjasama yang mempunyai kepakaran lah untuk buat tu. So hajat daripada dana tersebut ialah untuk membantu dan menaja 25 orang untuk menjadi perunding hartanah yang boleh bina pendapatan dengan baik. Dia bukan sekadar jadi perunding hartanah saja. So kalau macam tu biasa-biasa je, tak. Ini betul-betul yang kena memberi impact. Alright, so daripada situ, apa dia punya tajaan? Tajaannya merangkumi tuan-tuan puan, iaitu kursus Negotiator Certification Course. Ada ramai perunding hartanah yang hadir pada malam ini, tuan-tuan puan boleh lihat, iaitu dalam keadaan yang
Mereka nak jadi perorangan tanah, salah satu kursus wajib yang kena hadiri 2 hari. Namanya NCC tu tadilah, Negotiated Certification Course. Berapa nilai NCC ni? RM600. Itu ditaja. Okay. Kemudian dah habis NCC, kena join agency. So join agency pun ada fee dia. Itu pun ditaja. Kemudian daripada situ, bukan itu saja yang kita nak latih. Bukan saja nak latih jadi perorangan tanah, kita nak latih juga masa yang sama jadi pelabur tanah. Sebab itu saya masukkan lagi kursus selama 4 hari. 4 hari belajar pelaburan tanah je. Pelaburan tanah sublab, pelaburan tanah lelong, rumah buruk, semualah pasal tanah pelaburan. Bagaimana nak bina kekayaan dengan pelaburan hartanah. Selama 4 hari. 4 hari tu tuan-tuan dan puan, kursusnya dia punya fee-nya lebih kurang 1,900. Itu pun ditaja. Abang tak kan? So ini banyak benda yang saya lihat kalau diterima dan dapat kepada orang yang betul, boleh menjadikan dia seorang yang sangat-sangat yang bermanfaat lah, boleh bina pendapatan dengan baik. Okay, so kursus dia tuan-tuan puan selama 8 hari. Okay, boleh ambil tadi NCC 2 hari, kemudian kita ada 4 hari pelaburan tanah tu 6 hari kan. So ada 2 hari lagi ada kursus-kursus sampingan yang pengisian daripada saya lah, banyak daripada tim saya lah. Saya, Tuan Muaz, semua ni adalah orang-orang lama dalam perundingan tanah. So kita akan cuba train dalam 8 hari tersebut untuk jadi fit, jadi perunding hartanah yang boleh buat pendapatan dengan baik. Dan habis pada tu, tuan-tuan, sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya dekat ruang komen saya raikan. Kita ambil dalam 10 minit lah sebelum kita naikkan borang. Alright, Tuan Haji Fitri boleh bagi signal sikit yang Tuan Haji Fitri berada dalam live kita ni. Okey, so tapi jangan naikkan borang lagi. Kita tengok dulu kalau ada soalan Okey, so kursus tersebut 8 hari. 8 hari tersebut ditaja penuh. Dengan makan, dengan sijil, apa semualah, pendaftaran, agensi semua. Yang ramai orang terpaksa bayar sendiri. Kan? Sebab tu yang saya betul-betul nak 25 orang yang betul-betul nak dinasihati, yang betul-betul nak dibimbing, yang betul-betul berada dalam keadaan sukar. So tuan-tuan cuba bayangkan siapa saya sebut ni. Kalau tuan-tuan lawannya, isilah borang. Tak ada masalah pun. Kalau tuan-tuan ingat ada adik, ada saudara mara, ada kawan yang sekarang ni kesusahan, memang dia boleh, bukanlah maksudnya apa, serahkan kesungguhan dia pada saya dan insya-Allah saya akan latih dia secara intensif lah. Okey, 8 hari kursus tersebut kita akan buat secara offline. Tak ada dah, online tak ada dah, offline. Okey, di IQI Aireti Putrajaya. Okey, dekat kita punya Dewan Konezion. 25 orang ni selama 8 hari straight. So 8 hari tersebut dia kena hadir dan dia kena betul-betul dengar lah. So sharing tu dengan soalan. 25 orang ni very small group. Jadi seronok lah setiap kali saya ajar apa-apa tu boleh tanya soalan. Kita ada exercise, kita ada simulation. Kita akan pergi kepada show gallery. Kita akan pergi tengok rumah lelong sebagai contoh. Kita akan pergi tengok rumah subsale. Macam mana buat investment. Kita akan ada jemputan kita lawyer yang biasa buat urusan pindah milik supaya ajar. Faham tak? So habis 8 hari tu dia akan timbul dan jelma sebagai 2 orang yang boleh buat 2 perkara. Seorang yang boleh buat 2 perkara. Perunding hartanah dan juga pelabur hartanah. So daripada situ dia boleh bina income dengan baik. Okey, selesai 8 hari tu tuan-tuan puan, selesai 8 hari tu dah settle dah dapat tajaan apa semua, kemudian masuk agensi secara rasmi. So bawah agensi tersebut akan diletakkan di bawah seorang team manager yang legend lah, yang akan monitor closely bersama saya. Pasal kita dekat IQIRT Group ni banyak team manager, ramai team manager. So saya dah pilih seorang, dia akan jaga 25 orang ni comprehensively setiap hari, tengok macam mana iklan, projek mana yang kita pilih, suruh dia buat, dapat leads call, tak tahu nak jawab, tak apa, kita guide. Abang tak kan? Pergi viewing pun nanti kita akan guide. Sampailah dia boleh materialize commission pertama dia, insyaAllah. So kita nak cuba target tu lah. So dia akan intensively being monitored selama 6 bulan. Alright, so tuan-tuan puan, kalau rasa itulah yang untuk itu asas dia So saya pun nak raikan soalan lah. Kalau tuan-tuan puan ada soalan boleh tanyakan, nanti saya cuba raikan So daripada 6 bulan tu kita akan cuba untuk consistently setiap bulan dia buat commission. Contohnya lah bulan ni dia buat 4,000, bulan depan tu buat 16,000, bulan ketiga tu dia buat 8,000. So something yang kita betul-betul orang kata kerja berat ni lah kan. Siapa yang dekat sini yang rasa nak kerja smart apa semua, tak boleh. Saya nak orang yang kerja kuat. Orang kerja smart ni takut dia smart banyak jawapannya. Kenapa tak buat lagi tuan? Kalau saya buat tuan, nanti kan orang tak respon. Tambah. Kalau datang kan dia punya rantaian alasan smart tu, jadi penat saya nak menjawabkan, tak ada. Dengar je, orang dah biasa buat, orang tahu dah benda ni insya-Allah boleh jadikan. So kalau itulah kriteria yang ada pada yang tuan-tuan puan ingin recommend tu, dan suruh dia sangat-sangat isi borang tu.
Alright. Even kalau tuan-tuan puan isi borang pun untuk orang lain kan. Interview tu saya ni sebenarnya untuk anak saya ni. Tapi make sure lah anak tuan-tuan puan tu betul-betul nak kan. Lagi-lagi kalau kriteria asasnya orang yang tak bekerja, yang pendapatannya tak stabil, kemudian yang betul-betul berminat dengan hartanah. Kan saya tak nak orang sekadar nak tahu hartanah, tak. Dia memang minat, dia memang suka. So saya akan guide dia dengan baik. Dan itulah saya dengan tim saya lah. Saya bila bersebut saya tu bukanlah saya bersorangan. Bersama dengan team manager yang lain lah. Ada Tuan Muaz, ada Tuan Zul, apa semua. Semua orang saya akan panggil turun untuk latih 25 orang ni. So bila saya berpeluang dapat amanah, dia sebenarnya tuan-tuan, saya cuba usahakan 200. Kalau ikutkan lah, saya cuba dapatkan seramai mungkin kan. Saya nak cuba latih 200 orang. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, at least dapatlah dulu 25 orang. So kalau 25 orang ni tuan-tuan, kami boleh latih selama 8 hari khusus tu, intensif tu. Dia buat, dia pergi field trip, pergi tengok projek kan, pergi tengok rumah apa semua, pergi jumpa lawyer semua kita buat kan. So at the end of the day, 6 bulan intensif, so 25 orang. Setiap bulan boleh buat average maybe 5 ke 10 ribu kan. So kita ada satu successful blueprint. So mungkin kita boleh minta lagi untuk naikkan sampai 200 orang. So tuan-tuan isi je borang dahulu kan. Isi dahulu borang yang akan dinaikkan sebentar lagi. So nanti bila tuan-tuan puan katalah mungkin yang kali ni 25 orang tu tuan-tuan puan tak dapat ke sebagainya, tak dipanggil kan, dan interview pun tak lepas ke apa semua, jangan bimbang, kita dah ready dah untuk dana yang seterusnya. So insyaAllah itu antara kesungguhan saya sekarang ni lah, bila ada peluang yang kita boleh jadi kebaikan pada orang lain kan, dengan ilmu, pengalaman, kesihatan yang Allah berikan ni. So kita nak try untuk bantu seramai mungkin lah. So dengan situ kan ramai seronok kan yang boleh free je kan. Jangan lihat free tu sebagai bestnya pilihan kan. Pasal free ambil. Yelah benda free ni kalau kita pergi shopping komplek kan, free ambil je kan. Pegang-pegang tak tahu apa pun, tak mau. Ambil tu dalam keadaan betul-betul nak buat yang terbaik. Alright. So dengan itu tuan-tuan puan, saya mohon jasa baik Tuan Haji Fitri bin Tuan Haji Hashim untuk naikkan borang tu. Kalau Tuan Fitri ada bersama-sama saya ni, okey. Alright, sementara tu sebelum nanti kita akan naikkan borang tu, jadi tuan-tuan puan diharapkan tuan-tuan puan siapa yang berminat. Tapi nak tanya dulu. Okey. Itu dah naik tu dekat Airman Taib page, dah naik dah. So saya risau Tuan Haji Fitri naikkan juga dekat profile. Okay, dekat Airman Taib profile, because gabungan yang live ni ada dekat Airman Taib profile dan juga Airman Taib page. So naikkan link borang tersebut. Okay, so soalannya adalah ramai ke nak sebenarnya ni? Takut saya beria cerita, rupanya tak ada orang nak kan. Kalau tuan-tuan puan ramai yang nak, sila tekan nombor 10 tuan-tuan puan. Nombor 10 boleh tak saya dapatkan kan? Kalau ada ramai tu okey lah. Okey, Syarizam, tak ada pengalaman SRM, boleh join ke? Tuan Syarizam, saya bukan cari orang pengalaman, saya cari orang yang nak belajar. Jangan risau. Tuan-tuan puan, saya dah biasa melatih orang yang zero pasal perunding, zero pasal tanah. Dan sekarang ni telah buat komisen setahun 500,000, 500,000. Itu adalah yang kita biasa train dan biasa kita buatkan. So jangan bimbang, itu bukan kriteria yang kita nak. Pengalaman sebagai perunding bukan kriteria. Saya tak sebut pun sebagai kriteria tadi. Kita melihat kriteria lebih kepada orang yang berada dalam kesusahan sekarang. Okey, kalau tuan-tuan puan lawannya silah borang, okey je. Tak ada masalah pun. Okey, namun kalau tuan-tuan puan rasakan tak apalah, aku alhamdulillah kerja okey, dan tuan-tuan puan yang rent pun okey, yang rent tu dah memang dengan aku, tu tak apalah, khusus tu nanti nak join sekali pun semua boleh lah, tak ada masalah pun. Saya nak jemput pun senior-senior buat sharing. Macam mana senior-senior tiap-tiap bulan boleh maintain commission 20-30 ribu. Ini orang-orang legend yang saya akan jemput dalam sharing tu nantilah. Alright, projek dekat Johor ada tak? Atau semua di KL je? Puan Suryani jangan bimbang, projek kita di seluruh Malaysia. Okay, dekat Johor especially. Banyak projek dekat sana juga. Alright. Tuan, saya baru join IQI under RAT tapi tak masuk lagi training SCC. Boleh ke saya join program ni? Okay, Tuan Azhar, tak apa, isi borang dahulu dan kita tengok kesesuaian macam mana. Because Tuan Azhar kalau dah join, Tuan Azhar dah berada di bawah team leader. So kesesuaiannya adalah ikut team leader tersebut lah. Alright, tapi tak apalah, isi borang dulu lah nanti kita. Borang tu pun simple je, kita nak dapatkan nama, nombor telefon untuk kita hubungi, untuk kita bincang lah lebih lanjut kan. Because ini amanah tuan-tuan puan tahu. Dana ni adalah satu amanah. Saya bukan simply ambil dan tabur je, siapa nak ambil tak. Saya akan pastikan yang setiap ringgit yang diberikan sebagai dana tajaan tersebut menjadi hasil kepada 25 orang ni kan. Alright. Okey, apa ni? Kalau kerja sendiri tapi duit aktif dalam personal account, boleh lah tuan?
Oh, ini cerita pasal loan. Ingat cerita pasal dana ni. Kalau kerja sendiri tapi nantilah. Tuan Syafrin ni orang muda ni. Boleh tanya sekarang dekat soalan. Banyak ni kalau pergi dekat TikTok saya tuan-tuan puan banyak lah. Saya dah buat video-video pendek begitu. Something yang bercerita pasal pasal loan anak muda dan sebagainya. Okay? Alright. Okay nak, tapi saya kat Johor. Ya, Puan Suryani. Kat Johor tak ada masalah. Yang penting 8 hari tu boleh committed. Kan? So rasa macam tak sesuai lah, lama apa semua. Dia tak apa. It's okay. Ada orang lain yang sesuai. Okay? Alright, Tuan Fitri Hashim. Okay, terima kasih. Tuan Fitri, tolong naikkan juga, Tuan Haji, naikkan juga dekat FB profile saya. Okay? Part time okay ke Tuan atau nak full time sahaja? Boleh, part time pun tak ada masalah. Tapi kena ambil cuti lah waktu kita buat kursus tu. The moment tuan-tuan perempuan waktu kursus tu berjalan, adalah yang tak dapat datang lah sebagainya kan. So dekat situ saya akan murka sangat lah. Saya akan cakap, ni saya cakap awal-awal ni, bagi yang terpilih kalau tak committed, dan saya akan tegur dan cakap awal-awal ni lah, tak baik buat begitu. Orang lain nak peluang ni, kita dah dapat peluang, kita buat main-main kan. Pasal apa kita rasakan macam bertuah sangat kita dapat? Jangan kan. Kita dah dapat tu, kita dah ambil peluang orang lain, so kita gunakan sebaiknya. Alright? Okay, Saiman, kalau dah register company, belum ambil NCC, boleh join ke? Ya, kami dah agak dah tuan-tuan puan. Ada yang dah jadi rent pun, tapi belum NCC kan, nak ambil masuk package ni. Okay lah Puan Fiza, macam ni lah. Isi borang dahulu, then we see how it goes. Boleh. Something yang kita boleh susun lah. Kalau dia berada di bawah team leader lain, tapi saya comprehensively train, dan kemudian team leader tu yang monitor. Mungkin lah. Tak apa, isi borang dulu. Tentang taktikal pemilihan tu nanti kemudian. Bila sesuai nanti kita akan beritahu. Student boleh ke Tuan? Ya, student pun boleh. Syarul, tak ada masalah. Student, especially yang final semester, final year, yang tak sabar nak bekerja, nak buat duit dalam dunia hartanah, boleh. Dialu-alukan. Alright? Kelantan tak ada ke Tuan? Tuan Nazif. Ya, Nazif. Kelantan ada, tak ada masalah. Kelantan tak ada ni ke apa? Maksudnya apa? Projek di Kelantan ada, tak ada masalah. Isi borang dulu. Okay. Tuan Herman Taib, saya di Terengganu. Ada masalah tak join? Tadi saya macam terbaca Selangorian sahaja. Yalah, kalau ikut asasnya tu, kerana kursus kita dekat Putrajaya. Dan kita nak closely monitor tersebut. Tapi kalau tuan puan di Terengganu sekalipun, di waktu kursus 8 hari tu boleh hadir, kan? Boleh hadir dengan baik. Dan lepas pada tu, kita follow lah kita punya training program. Monitor closely tu bukan tuan-tuan puan kena datang office depan saya buat iklan. Tak. Kena update lah report masing-masing setiap hari. Hari ni dah buat iklan kat mana, ada respon ke, ada orang call ke, ada masalah ke. Tu yang kita nak troubleshoot cepat tu, supaya ada masalah je kita settlekan. So lain kali kalau orang call, tahu nak jawab macam mana. Sampai peringkat bawa orang pergi viewing. Kita adjust lah macam mana pun biar boleh jadi duit daripada usaha tersebut. Kursus kat Johor ada tak? Tak ada Puan Suryani. Kalau mungkin lah Puan Suryani in the future that kita dapat dana yang kita boleh kembangkan ke negeri lain sebagainya, wallahualam. Nasihat saya Puan Suryani, masukkan nama dahulu, nanti kemudian senang. Kalau kita dah ada lead tu, besok-besok saya dah usahakan dapat dana tu. Kemudian saya tinggal panggil balik je lah. Okey, tuan-tuan puan, alhamdulillah kita dah dapat dana lagi untuk taja mereka yang nak pergi kursus ni. So saya tinggal nak bagi tahu je lah. Kami akan buka dekat Johor. So contoh kalau Puan Suryani dekat Johor, dan bolehlah join. Okay? Okay, faham Tuan. Okay, Tuan Haji Fitri dah naikkan short link untuk borang tersebut. Okay, telah submit. Hafizul, thank you. Okay, Tuan Haji Rizwan, alright. Tak boleh klik link Tuan. Alamak Tuan Haji Fitri, tolong tengokkan kalau link ada masalah. Semasa kursus 8 hari itu, makanan dan penginapan macam mana Tuan? Tuan Syahrul, yang kita sediakan makanan saja. Makanan dan minuman, material sepanjang 8 hari tersebut. Kalau nasihat saya, dia macam ni. Dekat kita tempat kursus tu namanya IOI Conizion. Dekat depan tu ada banyak homestay. Bolehlah menyewa kat situ. Nanti bila dah kumpul 25 orang, ada yang mungkin daripada luar negeri yang nak ambil homestay, kongsilah. Bilik sama-sama kan, sewa bilik tu kan. Ataupun sewa sebiji rumah, duduklah 3-4 orang. Boleh je. Kalau kita nak sesuatu kan, kita akan carilah 1001 jalan untuk berjaya. Boleh. Kalau nak. Kalau tak nak tu, kita akan ada 1001 rantaian alasan. Jangan risau. Right, beruntungnya 25 orang dapat sentuhan Tuan Aiman. InsyaAllah lah. Saya nak kata berjaya tak berjaya tu bukan dalam tangan saya. Tapi dalam tangan saya apa yang ada? Usaha. Saya akan belasah. Ni cakap betul-betul ni tuan-tuan puan. Saya takkan
Gua banyak-banyak apa semua. Saya akan drill sedrill-drillnya. Kalau tuan-tuan betul nak buat duit dalam bidang ni, dia bukan bidang main-main. Nak ketawa-ketawa, nak rehat-rehat, nak tidur-tidur banyak-banyak, nak banyak apa mengulur apa semua bukan. Ini bidang kerja kuat. Sebab tu hasilnya pun luar biasa. Kita boleh, tuan-tuan puan akan menyaksikan seorang individu yang buat komisen sebulan 120,000 sebagai contoh. Itu yang kami biasa tengok. So kalau tuan-tuan puan berimpian untuk pendapatan sebegitu, silakan jom sama-sama kita akan buat benda ni sama-sama. Dia bukan something yang tuan-tuan puan menerima, tidak. Tuan-tuan puan join, sama-sama kita usahakan dan sama-sama kita akan buat sampai boleh buat duit. The moment dah boleh buat duit tu, insya-Allah lepas 6 bulan tu tuan-tuan puan boleh jaga diri. So that's why tuan-tuan puan dah mula untuk pergi buat sale-sale yang lebih ganas kan, jual banglo 4 juta, 5 juta. Yang saya biasa buat tu saya akan ajar. Tuan-tuan buat sendiri, ambil lah. Akan buat lah. Alright. Okay, Puan Fiza, thank you. Alright, Tuan Muhammad Irfan. Okay. Alright, okay, terbaik mentor. Okay, Tuan Azlan Alamin. Minta maaf ya Mualim kalau Tuan Azlan dengar apa tadi, dan Tuan Azlan juga bolehlah untuk recommend kalau ada anak-anak buah, anak-anak saudara ke, waris ke, warah ke yang sesuai untuk join program ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kalau Tuan Azlan berkelapangan dan sudi untuk join dalam salah satu slot sesi sharing tu, saya harap Tuan Azlan boleh datanglah untuk buat sharing kepada 25 orang ni. Gitu. Begitu, sejauh itu saya punya kesungguhan untuk buatkan berjayanya projek pertama kami ni lah. Okey, Tuan Fitri Hashim, kalau ada masalah klik link tu tolong tengokkan. Saya dah submit. Okey, Puvanis, ada yang dah boleh submit ni. Saya harap Puan Puvanis pun boleh submit. Okey, siapa dah submit boleh tuliskan dekat ruang komen. InsyaAllah saya nak raikan. Welcome Puan Nuraini Adrizal, insyaAllah. Puan Aisyah Win. Aisyah Win nama dia? Aisyah Win, okey. Dekat sini nama sebenarnya dah okey. Saya nak raikan soalan ni kalau ada ni tuan-tuan. Saya tak dapat klik link. Kenapa ya? Okey Puan, jangan bimbang. Kalau tak dapat klik link, klik sekali lagi. Kod. Tarikh khusus bila? Okey, tarikh khususnya insya-Allah bulan 12. Nama-nama yang kita dapat ni, yang kita dah interview, kita dah pilih 25 orang ni yang menjadi squad elite yang saya akan latih ni untuk buat projek, untuk buat sub sale sebagainya kan. So kita akan submit ke HRDF. So once HRDF dah luluskan, dan insya-Allah khusus akan bermula bulan 12. Tarikhnya bila? Selepas dapat approval tersebut. Ni saya transparent ni, terang saya beritahu. Kan? Something yang memang kita dapat tajam tersebut, sama-sama diusahakan untuk ramai cuba bantulah. Alright? Okey, boleh bawa anak-anak ke? Boleh bawa anak-anak, tapi bukan ke dalam dewan. Bawa anak-anak duduk kat homestay depan dewan. Okey. Boleh, pasal apa? 25 orang ni saya perlukan 110% komitmen dan fokus. Handphone apa semua pun, kalau join training saya, handphone apa semua memang kena switch off. Alright, because why? I need your focus. Kalau sambil-sambil saya bercakap mengajar tu benda-benda penting, sambil-sambil tu tergelak-gelak main handphone kan, ni saya tak mau terima lah. Pasal apa? Tak adil. Orang bagi dana, orang bagi percuma, kita buat main-main macam tu. Tak boleh. Alright. Okay. Bulan berapa? Bulan 12. InsyaAllah bulan 12. Kalau dah dapat kelulusan apa semua, dan 25 orang ni akan ada dalam close group yang saya ada sekali, dan saya akan beritahu lah. Manager cool program Tuan Najib Fitri akan beritahu lah kelasnya dekat mana apa semua kan. Okey, terasa nak dapat hantarkan adik dapat sentuhan. Boleh Tuan Zaidi. Kalau ada adik yang sesuai, siapa-siapa pun. Saya tidak ada bias kepada hanya kawan-kawan saya ke, kenalan saya ke, kepada RAN RT saja ke, tidak. Ini betul-betul amanahnya buka peluang kepada seramai yang mungkin. So saya dah cuba dah bagi tahu dekat Telegram, dekat Facebook Erman Taib sebagainya. Even ada yang a few yang saya PM, contoh macam Prof Yazid daripada UUM, Dr Yazid kan. So dia jemput bagi tahu kepada anak-anak murid. So it's okay. Siapa yang rasa malam ni tak boleh lah, ada hal apa semua, pergi hal. Tak apa. Kita memang nak cari orang-orang yang sanggup menguruskan masa dia untuk melihat peluang. Alright? Kerana itu memang kehidupan. Kan? Peluang, keuntungan luar biasa, pendapatan apa semua adalah orang yang berusaha mengambilnya. Peluang semua orang dapat. Semua orang mempunyai peluang yang sama. Tapi kenapa hasil berbeza-beza? Dia berbalik kepada kesungguhan kita kepada peluang itu. Right? Ya. Wah, tukar duit Singapura muai juga tu. Okey. Boleh. Tuan dah submit Tuan Rizwan? Boleh. Siapa-siapa pun saya raikan semua. Okey. Ya. Ini kat surah ke ni betul?
Kak Zura bakal dilatih oleh seorang legendary team leader yang baru saja menjual sebuah banglo bernilai 3.8 juta. Tuan Haji Fitri ya. So akan dilatih rapat olehnya lah. So insyaAllah sama-sama kita buat. Ini sama-sama kerja kuat ni bukan something yang sonok-sonok jadi rent tiba duit masuk, tak ada. Kalau tuan-tuan puan beranggapan begitu, sila bagi tahu Tuan Haji Fitri, cancelkan balik pendaftaran. Tak. Ini tak ada angan-angan kosong punya game, tak ada. Nak nangis sama-sama. Kerja penat terlelap dalam kereta tu biasa. Okey, sabar. Pasal kita nak buat duit. Alright? Okey, klik kat link Tuan Fitri punya link kan? Ya betul, Puvanis. Bukan klik nama Tuan Haji Fitri dan PM dia, tak. Klik link dia tu. Alright? Okey, Tuan Izzuan terbaik bos. Okey. Tuan Khaizi, ya 8 hari tu 8 hari full day ke Tuan Iman? Ya, full day. Full day tu tak adalah sampai malam tak. Kita akan start dia 3 slot sehari. Dia banyak exercise sebenarnya. Saya cerita-cerita sikit. Okey, sama-sama kita buat kajian. Contoh. Di waktu tuan-tuan puan diajar untuk buat iklan. Dia bukan tuan-tuan puan datang bawa pen, kertas ke. Oh, best buat iklan. Tak ada. Tuan-tuan puan terus buat. Kita akan bagi projek, ini gambar, ini posternya, tuan-tuan puan turun naik iklan. Saya silap dalam kelas tu ada orang call nak tengok rumah. Itu dia punya level training tu. Sebab tu saya kata intensive comprehensive training. Salah satu syaratnya kena ada laptop. Bawa laptop. So kita buka FBX, saya akan jemput orang yang mahir buat FBX, yang biasa tiap-tiap bulan buat komisen 15,000 dengan jual projek kerana mahir je buat FBX. Saya akan jemput dia. Tuan-tuan puan tak payah bimbang langsung on cost. Saya yang usahakan cost tu. Sebab tu saya kata 25 orang ni betul something yang betul-betul super elite yang saya akan train lah. Orang lain semua kena bayar tuan-tuan. Kena faham gitu. Baru appreciate program ni kan. Orang lain semua kena bayar pergi kursus beribu-ribu apa semua. Tuan-tuan pun dapat free. Kebimbangan saya benda free ni adalah dia punya level appreciation tak sesuai dengan nilai tu. Itu saya bimbang. So saya akan murka sangat-sangat lah kalau perangai begini yang kami tersalah ambil dalam 25 orang. Ini saya bagi tahu serius, saya harap dengar betul-betul lah. Saya tak nak kemudian tiba-tiba bermusuh dengan saya lah kan. Contohlah asyik kena marah je kan. Saya marah, tuan-tuan puan buat 10,000 sebulan. Tak apalah. Kena marah pun tak apa. Boleh? Alright? Okay? Ini bukan main-main, tak mau. Siapa nak main-main, nak tergelar-gelar, datang nak dengar alasan, datang pukul 11 kan, baru bangun, terkuap-kuap muka apa semua. Ini saya kata tak baik. Ini duit orang ni. Orang bagi tajam untuk saya amanah dan lahirkan 25 orang yang boleh buat komisen dengan baik. Alright, okay. Ini salah seorang contoh legendary tuan-tuan puan. Ini seorang legend yang setiap bulan insyaAllah lah kalau ikut pada data tu consistent 10 to 15,000 a month commission. So ini salah seorang saya akan jemput lah. Kalau dia jadi peserta saya sudah tentu akan reject borang dia. Tuan Firhat Daniel ni. Alright, okay. Puan Adarina dah okay? Baik. Ya, saya klik link tapi masih boleh join link. Okay. Apa tu Puvanis? Nasihat saya Puvanis PM je lah Tuan Haji Fitri, nanti dia bantu untuk isi borang. Okey. Hamdi Arifin, kalau ada niat nak jadi top brand Seremban tiap-tiap bulan. Okey, ni siapa-siapa lah tuan-tuan puan. Tak kira lah, ini waktu live sharing saya. Kalau tuan-tuan puan ambil link tadi, yang Tuan Haji Fitri dah naik link tu, pegang link tu dan share kat grup masing-masing. Ini bukanlah terhad kepada 25. Saya insyaAllah, saya akan pesatkan usaha, kesihatan, umur yang saya ada ni untuk saya cuba cari lagi. Kalau ada dana, saya nak wujudkan lagi. So niat saya seramai mungkin. Hari tu saya ada peluang 200 orang tapi somehow yang lulus setakat ni 25. Mungkin berperingkat benda tu 25. Wallahualam. Tapi saya dapat ni pun something yang seronok lah. Dia kerjasama dengan UTEC team, which is we have to say thank you kepada UTEC team yang mengusahakan semua benda ni untuk kita material. Kami pelaksana. So di bahagian pelaksana kami akan pastikan pelaksanaan yang terbaik lah. Bukan sekadar dapat dana kita habiskan pandai-pandai lah hidup sendiri, tak ada. Sampai boleh buat. Alright? Terasa nak kerja dengan Tuan tiba kerja Tuan Zaidi. Tuan Zaidi dah lama dah nak jumpa saya kan. Minta maaf banyaklah Tuan Zaidi kata. Saya manusia yang fokus pada amanah semasa. Dah settle amanah barulah ada keluangan masa tu nanti boleh lah. Ni dah offline ni kan, dah boleh jumpa ni. Senang jemput Tuan Zaidi ke office lah. Senang untuk kita berbual panjang lah. Alright, terbaik Tuan Iman tapi tak baik sebab masih bekerja dan masa sama jalankan bisnes sendiri. Okey, tak apa Tuan. Tuan atau Puan Haura Gemilang Resources. Saya nak bagi tahu tuan-tuan puan mungkin rasakan tak apalah, alhamdulillah. Allah dah izinkan kestabilan ekonomi. Tengok keliling tuan-tuan puan, adik-beradik, saudara mara, kenalan apa semua kan. So saya kata ambil link tu, bagi tahu dalam group family ke apa semua, tak pasal-pasal tuan-tuan puan jadi rantaian kebaikan kepada kehidupan orang lain.
Dia datang, saya latih, dia boleh buat duit. Kita pun alhamdulillah kan, dengan kita recommend itu, kau boleh buat duit. Keluarga kau bahagia. Anak-anak boleh sekolah dengan baik. Mak bapak dia yang uzur, dia boleh bantu. Faham tak kan? Itu yang kita lihat. Itu excitement kita. Okay, di sebalik apart from lah, selain daripada amalan-amalan yang kita buat, ini adalah antara yang kita lihatkan sebagai perigi pahala kita boleh buat. Alright, okay, baik bang. Okay, good luck. Ini tuan-tuan puan, ini jangan main-main. Ini salah seorang yang saya akan jemput juga. Abang Yub kita, Azizi Rahim. Dia punya impian, dia nak stabil 150,000 sebulan commission. Bukan setahun Bagaimana taktikal dia nak buat tu, nanti saya akan insyaAllah saya harap Abang Yub sudi untuk datang buat sharing taktikal yang dia buat kepada 25 orang ni. Alright? Okay, fantastic. Ya, nak juga Puan Fiza. Puan Fiza ni dah steady dah buat commission tiap-tiap bulan dah nak juga. Tuan-tuan faham tak? Orang yang faham nilai 8 hari khusus ni yang betul-betul respon nak juga. Kalau boleh saya nak bagi peluang tu pada mereka. Because mereka faham. Benda tu bernilai, bukan main-main ni. Bukan senang-senang nak dapat ni. Tapi kalau kami, wallahualam, mungkin kami tersalah pilih tu masuk-masuk buat perangai apa semua, datang lambat, balik awal, kejap-kejap, cakap telefon, sekejap main telefon. Alah, hai tak baiknya kau ni kan. Alright? Terbaik prinsipal. Ya, terima kasih. Ini Puan Yani, salah satu management kami yang akan sama-sama buat sharing juga nanti. Jangan risau. Alright? Ya, Tuan Hamdi nak join, boleh silakan. Alright. Okay, untung kami jadi RAN bersama. Ya. Tuan Erman guru besar. Ya, guru yang besar ataupun besarnya guru itu. Boleh. Tak ada masalah. Alright. Okay, insyaAllah ada dana lain boleh apply pasca COVID ini. Nanti saya salurkan maklumat beritahu. Ya, Tuan Syarizam. Kalau ada dana-dana yang... Okay, satu lagi tuan-tuan puan yang masih ada ni. Yang kalau ada tuan-tuan puan yang ada dana yang daripada mana-mana sumber lah, yang nak kami latih dan jadikan orang yang boleh bekerja sebagai perundingan tanah. Ingat sebagai perundingan tanah, dia bukan kerja tetap. Yang boleh bina pendapatan. InsyaAllah kami excited nak latih tu. So siapa-siapa dekat sini yang boleh bantu untuk salurkan tersebut, maklumat ke nak proposal ke sebagainya, tolong hubungi saya. Ataupun Tuan Haji Fitri tu. So memang saya latih dia khas untuk jaga projek-projek sebeginilah. So kalau ramai lagi kita boleh latih, jadi perundingan tanah, boleh jual projek, boleh dapat reward, contohnya dapat Apple, apa dia panggil tu, iPhone 12 iPhone 13 something lah. Boleh bercuti luar negara apa semua. Itu reward yang disediakan di agensi kami. So kami nak cuba lahirkan 25 orang yang boleh dapat reward yang tak pernah masuk akal pun dalam kehidupan biasa dia. Okay, boleh? Anak-anak muda semua, lagi-lagi lah especially. Itulah. Kalau anda anak muda, yang tadi saya bercakap dengan Dr. Yazid tadi, ramai anak muda nak join daripada UUM sebagainya kan. Anak-anak muda saya tak akan bagi peluang. Saya akan kerjakan sebetul-betul sampai masuk duit dalam akaun dia. The moment masuk tu saya akan galakkan lah. Nak wajibkan tak boleh lah. Hantar sikit ke mak ayah kita. Faham tak kan? So you akan rasa lah bagaimana nikmat boleh jadi anak yang soleh. Bantu ekonomi mak ayah kita pula. Bantu pula tengok adik-adik kita kecil pula yang sekolah dan sebagainya. Alright? Okey, ni Azlan, macam mana nak jadi ejen hartanah? Okey, isi borang insya-Allah nanti kita akan guide macam mana nak jadi ejen hartanah. Okey, Cik Haji, saya rasa join rasa bersalah pula sebab dah ikuti sesi sebelum kalau menjadi betul usia pula dah lanjut. Tak adalah, Tuan Rizwan, tak ada. There's no such thing as kata apa, you are late, tak ada. You are kata apa, you are better late than never. Itu lebih baik kan. Okey, dah submit. Okey, Yakub, Muhammad Yakub. Ini Tuan Kak Aini. Kalau Kak Aini telah tag Ustaz Yakub Yusra dan saya alu-alukanlah kalau Ustaz Yakub berminat. Ini bukan siapa saya melihat kepada kriteria ini. Siapa pun datang tak ada masalah. Daripada dulu pun kami di IRT dan sekarang ni di IQ IRT Group, kami siapa-siapa pun datang kita terima seadanya. Tak pernah tanya pun background belajar apa ke, dulu kerja apa ke, tak ada. Soalan kami nak tanya, kenapa nak jadi RAN? Pasal nak buat pendapatan. Kenapa nak buat pendapatan? Pasal apa? Saya nak bantu keluarga saya dan beri keluarga saya kehidupan yang terbaik. Itu cukup dah dan sama-sama kita kerja kuat. Alright? Nak kerja senang-senang, nak buat duit banyak, bukan ini bidangnya. Tolong bagi tahu saya kalau ada bidang tersebut. Yang tak payah kerja kuat-kuat tapi bulan-bulan pendapatan tinggi kan. Yang halal lah kalau ada bagi tahu. Saya cuba cari selama ni tak pernah jumpa pun. Alright, okay. So saya dah selesai dah ni sharing saya ni. Ya, Tuan Izhar. Ini tu nampak. Ini tuan-tuan saya nak tag lah dia ni. Ini alhamdulillah doa kami dah termakbul insya-Allah Tuan Izhar kita
telah berjaya untuk close dealnya yang pertama. So tak apalah, kita bantulah kan, kita guide lah. The moment dah jumpa the first step, second third step tu dah jadi orang kata apa, dah boleh berlari lah kan. Okay, seronok Alright. Okay, terima kasih Abang Izzah kita. Lagu satu Abang Izzah. Contoh. Okey, Puan ni dah dapat register, saya pun sama. Okey, tak apa. Saya tak sebut pun tuan-tuan puan mesti berumur 20 ke 25 tahun. Tidak. Kalau kebetulan yang dapat tu orang muda, so kita akan bantulah. Yang tua, ya bukan tua lah. Yang berusia pun diharap bersabar dengan training tu. Penat, mengantuk itu biasa. Kita manusia biasa. Pergi basuh muka, duduk balik, fokus balik. Abang tak? Saya nak orang begitu. Bukannya orang yang senang putus asa, sikit-sikit nak lemah, sikit-sikit nak beralasan, sikit-sikit nak sedih. Boleh nak sedih apa semua, tapi jangan lama-lama kata. Kita nak bangun balik, nak kerja kuat. Because why? Ramai orang memerlukan kita. Kita ada peluang jadi peronia tanah. Kita boleh buat duit yang banyak, insya-Allah. Kan daripada duit yang banyak tu kita boleh bantu ramai insan lain. Lagi-lagi yang kita tak kenal. Yang kita kenal memang kita bantulah, yang tak kenal. Dalam bentuk zakat, wakaf, kan sebagainya kan. Itu yang kita nak. Alright? Okey, Tuan Hamdi, macam mana nak register? Pergi tengok balik. Okey, link tadi. Okey, nampak Puan Fiza. Puan Fiza geram nak join tapi dia zahirkan kegeraman tu dalam keadaan bantu orang lain untuk join. InsyaAllah Puan Fiza, kalau orang tu join dalam keadaan, Puan Fiza buat ni pun dengan niat untuk beri kebaikan pada orang lain pun, malaikat dah menulis satu kebaikan dah. Kerana apa? Kesungguhannya nak bagi orang lain dapat kebaikan. Itu je. Itu je ultimate kehidupan kita. Alright. So Alhamdulillah, bila tutup pendaftaran ni tuan, tak ada tarikh tutup. Selagi itulah tuan-tuan puan boleh isi borang sampai bila-bila. Saya dapat dana baru nanti saya akan bantu. Tadi saya perasan Tuan Syarizam kan. So kalau tuan-tuan puan-puan mahir untuk cari dana dan sebagainya, carilah. Tapi kami akan melaksanakan. Jangan risau, serahkan pada kami. Kami dah buat ni berbelas tahun dah tuan-tuan puan, merekrut, mengagenkan orang dan membantu, dan kami ada sediakan projek dan sebagainya kan. So semua kita akan buat dengan baik. Alright. Okay, so saya bagi lagi 5 minit lah kot Tuan Haji Fitri boleh? Okay. Kalau tak ada soalan lagi dah tuan-tuan puan, ada lagi ke soalan-soalan yang saya boleh raikan? Kalau tak ada dah cukup lah tuan-tuan puan. So saya pun nak prepare dah. Hari saya ada Rabu ni ada Legendary Leaders Training. Itu level leaders lah, leaders kita di IQI RT Group. So ada 1 hari intensive training pada mereka. So saya kena prepare lah dia punya material dan sebagainya tu. Alright. Okay, so kalau tak ada apa soalan dah tuan-tuan puan, so terima kasih banyak semua sudi hadir untuk live sharing kita pada malam ni. Dan tuan-tuan puan jangan lupa tolong follow Telegram saya. Dekat situ announcement yang boleh ni. Telegram Telegram Erman Taib channel. Tolong follow situ because why? Dekat situ engagement lebih tinggi. Dekat FB ni kadang-kadang saya naikkan hari ni, besok baru keluar dekat wall tuan-tuan puan. So pergi dekat Telegram saya dan join. Alright? Senang je buka Telegram, cari Erman Taib channel, join. So join kat situ. Kadang-kadang saya buat announcement tentang dana dan sebagainya kan. Ada sharing sebagainya kan. Ada projek ke, good listing ke sebagainya, investment ke sebagainya kan. Ada live. So tuan-tuan pun dapat maklumat. Nak join tak join tu at least dapat maklumat dulu. Then decide. Kalau boleh join, join. Alright. Okay. Tak boleh tahan dengar. Tolong daftarkan nama saya tuan. Tuan Zaidi dah legend. Tuan Zaidi ada satu package. Dia nak jumpa saya tuan-tuan puan. Tentang bagaimana nak membantu orang buat pinjaman rumah dan sebagainya. Boleh, nanti saya buat live nanti dengan apa yang saya dah rumuskan dengan Tuan Zaidi tersebut dan saya buka kepada tuan-tuan puan yang perlukan bantuan Tuan Zaidi pula. Boleh Tuan Zaidi InsyaAllah, insyaAllah. Boleh. Alright. Yang mencemburi kita untuk bertemu Tuan Zaidi adalah amanah semasa saya. So saya tak suka ambil banyak benda. At the end of the day, benda tu tak dibuat dengan baik kan. So satu-satu, settle. Alright. Okay, so kalau tak ada apa dah tuan-tuan puan, so insyaAllah kita berjumpa lagi dari live akan datang. Jangan lupa tuan-tuan puan untuk follow Telegram saya, Erman Taib. So dekat situ kita ada buat macam-macam announcement. So takut tuan-tuan puan terlepas. Kalau dekat FB ni kita tak boleh jangka. Kadang-kadang dia tak timbulkan dekat wall tuan-tuan puan kan. Macam ni Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, so dengan itu tuan-tuan puan, segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kelemahan apa semua itu datang daripada saya kerana kelemahan saya sebagai hamba dan manusia biasa sahaja. Alright. So selebih pada itu, all the best kepada nanti. So ya Kak Aini, bagus banget. Bagus banget. Mbak Kak Aini punyalah bernilainya program ni. Kan? Free, totally free. Ya. Saya silap kalau tuan-tuan puan buat main-main, saya minta tuan-tuan puan bayar balik lah. Kan? Dia punya jumlah tajaan tu mencecah RM3,000 seorang.
So nak bagi tahu saya nak cari orang-orang yang betul-betul bukanlah ganti balik 3,000 tu, maksudnya dia boleh buat commission at least 3,000. Maksudnya puas hatilah kan tajaan tu. Yang banyak salah guna tajaan dan sebagainya tu pasal apa? Sekadar tangkap muat je, tak mau. Mungkinlah saya nampak Allah izinkan 25 orang tu betul-betul saya nak lahirkan 25 orang signaturenya dahulu. Dan barulah kita pergi kepada skala lebih besar. Saya tak bimbang tuan-tuan puan nak buat skala lebih besar. Pasal apa? Saya ada team leader ramai yang boleh bantu saya dalam nak jalankan program tu. Salah satu contoh macam Kak Aini ni lah. Salah satu contoh, one of our legendary team leaders yang ada ramai team bawah dia. So they are very welcome. Kalau tuan-tuan puan betul nak join dan buat nak kerja kuat, ingat ayat saya, betul-betul nak kerja kuat sebagai perwira tanah, this is the place. Betul-betul nak buat pendapatan luar biasa yang tak masuk akal kalau kita bekerja makan gaji, boleh. Tapi ini kerja kuat punya game. Dia bukan yang something kerja smart excuses tak mau. Bukan. Ni bukan tempat dia. Alright? Okey, terima kasih Syarul. Wah, sama-sama. Okey, Tuan Khaizi dah join Telegram Tuan Iman. Terima kasih join. Silakan Puan Nuraini, jangan lupa join Telegram. Kadang-kadang kat Telegram saya bagi tahu tu ada dana baru. Okey, jom kita masuk. Siapa-siapa yang belum berpeluang. Okey, jom. Alright. So dengan itu tuan-tuan puan, terima kasih banyak semua. Jaga diri, insya-Allah jumpa lagi. Doakan saya juga tuan-tuan puan dalam doa seharian tuan-tuan puan, kesihatan, panjang umur, sentiasa diberi ilham untuk sentiasa menjadi insan yang bermanfaat kepada semua, insya-Allah. Alright. So jumpa lagi tuan-tuan puan. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.